السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Alhamdulillah, hari ini insya-Allah kita sambung bacaan kita talkhis atau ringkasan hukum-hukum jenazah pada muka surat 258. Masih lagi dalam perkara yang bermanfaat untuk jenazah, untuk dilakukan oleh keluarga dia ataupun yang masih hidup lah, untuk disampaikan, dihadiahkan kepada yang telah meninggal dunia. Dan yang pertama kita baca itu doa lah. Dia doa ni umum lah sampai Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Di doa ni merangkumi semua orang beriman lah, ya, yang telah mendahului kita sejak pada zaman para sahabat radhiyallahu anhum. Tak kira lah siapa saja yang beriman yang telah mendahului kita, kita mohon keampunan, ya. Doa itu dia doa yang kita baca, Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani saghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Masuk orang beriman, lelaki perempuan, muslimin muslimat, al-ahya minhum, yang masih hidup di kalangan mereka, wal amwat, yang telah meninggal dunia. Jadi doa kita masuk merangkumi semua yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang masih hidup atau yang meninggal dunia. Jadi doa kita diaminkan oleh malaikat, ya, malaikat kita amin. Dan untuk engkau pun seperti itu. Jadi berapa banyak orang beriman yang kita doakan, maka kita dapatlah sebanyak mana bilangan orang-orang beriman tadi. Bila kita doakan untuk mereka, kita akan dapat kebaikan. Doa daripada malaikat. Yang keduanya, muka surat 258, qada puasa nazar jenazah yang dilakukan oleh walinya. Puasa nazar bukan puasa Ramadan. Kalau oleh boleh tolong puasa Ramadan kat kita, senang, ya. Simpan duitnya banyak, ya, supaya apa? Supaya nanti dia puasa Ramadan untuk kita. Tak, ni puasa nazar, ya, jenazah yang dilakukan oleh walinya. Ya, terdapat beberapa hadis berkenaannya daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man mata wa alaihi siyamun sama anhu waliyuhu. Barang siapa yang meninggal dan dia ni ada tanggungan puasa, maka berpuasa bagi pihaknya oleh walinya. Ini walinya, warisnya lah. Jadi puasa di sini bukan puasa Ramadan, ya. Jadi dimasukkan dalam hadis yang lain, dia puasa nazar. Contohnya dia pernah bernazar, kalau apa nama dia lah, dia nak berpuasa. Jadi puasa nazar ini adalah puasa ibadah lah. Puasa ibadah bukan sebab-sebab kita kata kita dapat sesuatu baru kita nak bernazar puasa. Contohnya saya kata, kalau aku lulus dalam peperiksaan ini, aku akan puasa selama seminggu. Itu maknanya itu tidak sunnah. Itu nazar orang yang kedekut lah. Nazar orang yang kedekut. Pasal apa? Pasal bila dia nak lulus peperiksaan, baru dia nak puasa tadi. Jadi nazar yang ibadah yang Allah Ta'ala suka, saya saja hari ni saya bernazar untuk puasa. Jadi benda yang harus, yang sunat, diwajibkan ke atas diri dia kerana Allah Ta'ala. Itu nazar lah, maka dia wajib tunaikan. Gitu. Contohnya dia bernazar untuk beriktikaf di Masjidil Haram selama seminggu. Kalau dia sampai kan, dia beriktikaf lah selama seminggu. Wajib melaksanakannya nazar dia tadi. Bukan sebab sekian.
Tapi kerana dia nak beribadah kepada Allah, nak mendekatkan diri dia kepada Allah Ta'ala. Itu je. Tapi kalau dia buat macam tu pun dia kena nazar, dia kena puasa juga lah. Kalau saya dapat ni saya akan puasa sekian-sekian. Dia kena buat juga lah. Gitu. Yang dimaksudkan dalam hadis ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. Yang dimaksudkan dalam hadis ini adalah puasa nazar, bukan puasa Ramadan. Penjelasannya terdapat dalam kitab asal. Puasa Ramadan, kan, ibadat yang fardu ni lah, kalau kita tinggal dengan sengaja, kan, tinggal dengan sengaja. Pasal apa tinggal? Saya saja tak puasa, kan, dalam keadaan dia berdosa kepada Allah. Jadi apa yang dia kena buat, dia buat. Yang dia kena buat istighfar lah, taubat lah. Perlukah dia qada puasa tadi? Tak ada peruntukan daripada Allah Subhanahu wa taala, akan melalui lisan Rasulullah SAW untuk qada puasa Ramadan yang ditinggalkan secara sengaja. Peruntukan yang ada apa dia? Orang yang tinggal kerana sebab musafir, sakit, wanita haid, itu yang sebab tadi. Adapun saja-saja tinggal kerana malas-malas, tak ada peruntukan sebab dia dapat dosa besar lah. Kalau orang sakit tak puasa, dia tak ada dosa, kan? Dia wajib bayar hutang lah. Hutang kena bayar, dia tak ada dosa. Pasal buat tak puasa, demam, tak ada dosa. Pasal buat tak puasa, relax lah. Jadi maknanya puasa besar, dosa besar dia buat. Telah melakukan dosa besar. Dia kena bertaubat, beristighfar. Itu je. Begitu juga dengan solat. Tak ada dalil yang sahih, yang sharih, kan, yang menjelaskan tentang orang yang tinggal solat secara sengaja ni ada peruntukan untuk qada untuknya. Tak ada. Ada hanya taubat dan istighfar. Ada seorang wanita ditanya Aisyah radhiyallahu anha, kan, ma baluna nu'maru biqada'i as-siyam wala nu'maru biqada'i as-salah. Siapa kita ni, kaum wanita, disuruh untuk qada puasa tetapi tidak disuruh untuk qada solat. Ya. Jadi Aisyah kata, aharuriyatun anti? Adakah kamu wanita harura? Yakni daripada puak-puak khawarij sana yang yang penempatan mereka di Harura itu. Kami disuruh untuk qada puasa dan kami tak disuruh untuk qada salat. Itu solat yang ditinggalkan bukan sengaja pun. Wajib ditinggalkan solat. Berdosa kalau solat. Haram kalau solat. Wanita haid tadi. Jadi maknanya setiap perkara dalam ibadah itu kalau nak ganti kena ada peruntukan lah. Nabi kata, man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur daripada mendirikan solat, terlena, kan, dia tidur bila subuh telah ubat, jaga-jaga isyak, Zuhur, Asar, Maghrib, 3 waktu. Dia sengaja ke tak sengaja? Tak sengaja, kan? Maka dia solat falyusalliha idza dzakaraha. Teringat, aku tadi dia ingat aku makan ubat lepas subuh. Ni dah malam dah, takkan subuh lagi kot. Dia makan ubat gelap, dia jaga gelap. Dia tengok, takkan subuh lagi, berapa minit tidur. Tengok jam, baik, kan, pukul 9 malam lah. Dia solat lah, kan, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak. Dia tak ada dosa. Ataupun dia terlupa solat. Pernah tak terlupa solat? Kalau saya pernah, saya terlupa solat. Solat Zuhur tadi saya terlupa, kan. Asar besok baru teringat.
Ini masa cerita masa belajar dulu lah. Masa belajar kan kita belajar di jamiah. Kita solat ada masjid. Solat tiap waktu solat berjemaah lah. Jadi bila sekali kita tak solat jemaah, kita teringat kita solat dah. Kita pergi pekan di Pakistan lah. Pergi pekan. Lepas kelas terus pergi bandar. Kan? Jadi tak apa lah pergi semua balik dah petang. Tak apa lah terus malam. Zuhur, asar besok. Tengah. Semalam aku tak solat zuhur. Confirm memang tak solat zuhur. Solat waktu tu. Bila falusalliha idza zakaraha. Lalu dia kata solat bila dia teringat. Macam orang koma. Dia koma, orang beritahu dia kan, awak koma seminggu. Seminggu? Rasa baru tidur ya? Tak, dia tak sabar kafir pula. Dia solat dia bila dia teringat. Jadi itu peruntukan tak ada ya? Melainkan syariat bagi. Ada pun qiyas, hutang yang Nabi sebut untuk puasa tu tak boleh dikiaskan dalam solat. Dalam ibadat tak boleh kias. Ya, kalau ibadah tak boleh kias. Baik, dia punya qiyas ma'al farid lah. Apa pun dia khilaf di antara para ulama lah, antara yang rajih dan marjuh, yang kuat dan yang lemah, betul lah. Baik. Jadi penjelasan lebih detail dalam kitab asal lah. Kitab asal ni kitab ringkasan. Kemudian yang kedua daripada Ibn Abbas, hadis radhiyallahu anhuma, anna imra'atan rakibatil bahra fanadharat anillahu anjaha an tasuma syahran. Seorang wanita dia berkenderaan, dia pergi naik, dia berlayar di lautan, ya, maka dia bernazar kerana Allah Taala selamatkan dia nak puasa sebulan. Maka Allah selamatkan dia, kan? Falam tasum, dia tak berpuasa sehingga dia meninggal. Faja'at qarabatul laha, maka datang kerabat dia, saudara dia, kan? Yang sama ada saudara perempuan dia ataupun anak perempuan dia kepada Nabi SAW, maka dia sebut demikian itu. Maka Nabi kata, apa pandangan engkau kalau dia ada hutang? Adakah kamu akan bayar hutang dia? Dia kata ya. Maka Nabi kata, hutang Allah itu lebih berhak untuk ditunaikan, dibayar. Bayarlah untuk ibu. Ini dalilnya untuk apa? Untuk puasa nazar. Bukan dalil untuk puasa Ramadan, dalil untuk solat. Tidak. Dia hanya untuk puasa nazar. Jadi tak boleh nak kiaskan dengan solat sebagai hutang tadi kan. Yang ketiga, pelangsaian hutang yang dilakukan oleh walinya, bayar hutang. Kalau isi mati ada hutang lah, ya. Atau sesiapa saja kawan-kawannya, rakan-rakan dia, ya, yang tahu dia berhutang, maka kawan dia nak tolong bayarkan hutang dia. Boleh. Seperti yang telah dijelaskan sebelum ni kan. Ketika nak solat jenazah ada, Nabi tengah ada hutang dia, ada 3 dinar. Jadi sahabat kata, saya bayar hutang dia. Baru Nabi solat ke jenazah tadi kan. Itu. Jadi hutang ni satu benda yang yang kita kata berat lah. Hutang kan. Kalau saja nak hutang, tak bayar hutang lah. Jadi masalah tu besar bab hutang ni kan. Sehingga Nabi kata matlul ghaniyyi zulmun. Ya. Menangguh-nangguh bayar hutang itu adalah kezaliman. Sebab tu kita ada hutang, kita ada duit, kita bayar cepat-cepat. Jangan fikir kata kawan kita yang bagi kita hutang tu, dia ni duit banyak ni, kan dia tak perlukan duit lagi. Mana kita tahu? Kereta je besar, rumah je besar, duit tak ada. Kan? Musim PKP, ada rumah besar kat Bendera Putih. Kan? Rumah besar, kereta besar, duit tak ada. Nak beli barang tak ada duit. Ada kawan cerita lah, dia pergi cek rumah dia sungguh berat tak ada. Duit dia habis bayar gaji bekerja. Lepas tu tak ada orang bekerja dah. Nak jual kereta siapa? Nak beli orang bukan ada duit. Jadi masa tu kan, orang ada hospital, ada klinik ni tutup klinik. Dia ada duit, dia beli aset. Duit dia tak simpan. Ada orang yang cerdik, dia simpan duit. Dia buat akaun khas, dia simpan duit. Tak tengok pun.
Kena zaman PKP, orang lain semua tak ada duit, dia cek akaun dia, berjuta duit dia. Selamatlah hospital klinik dia. Boleh bayar. Itu maksud dia. Jadi masing-masing lah. Bab hutang ni kan bukan perkara yang kita kata mudah lah. Sehingga Nabi kita nak solat lah, Nabi suruh sahabat solat. Kalau orang yang ada hutang. Sebab apa? Sebab dia meninggal dalam keadaan dia berhutang dan dia tinggalkan 3 dinar. Dia tinggalkan duit. Kemudian hutang pun ada. Malah dia tak bayar hutang lah dengan duit yang ada tadi. Jadi hutang tu penting dilaksanakan. Kalau tak sempat, sebab tu kita ni kena doa selalu lah supaya Allah Ta'ala selesaikan hutang-hutang kita. Macam Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu anhu, dia banyak hutang lah. Hutang dia berjuta. Kita baca kita hadis Rasul Salihin kan. Sebab dia kata ke anak dia, sebenarnya bukan dia saja ada hutang pun. Orang titipkan barang duit kan, dia guna dulu. Jadi bila dia mati, dia pesan sebelum mati, pesan ke anak dia lah. Baik. Yang keempatnya, segala amal soleh dilakukan oleh anak yang soleh. Ni untunglah mak ayah ni. Anak sembahyang, anak puasa, anak pergi sekolah belajar, anak tolong kawan. Anak dia buat baik lah, buat kebaikan, pahala berjalan masuk akaun dia, akaun mak dia, tak kurang pun pahala dia, akaun ayah dia. Jadi segala amal soleh dilakukan oleh anak yang soleh. Jenazah ibu dan bapa akan mendapat pahala seperti pahala anak mereka itu, tanpa berkurang sedikit pun pahala anak itu. Kalau kita anak ramai, 10 orang ke anak, semua solat, semua bayar zakat fitrah, boleh keluar lah. Ataupun pergi sekolah, semua belajar. Pergi sekolah pun kita yang sarah dia pun bagi duit belanja daripada sekolah kafar pagi, sekolah kebangsaan petang, bagi kan, belanja makan, beli baju sekolah, kasut sekolah, hantar sekolah, ambil macam-macam lah. Pahala mak ayah ni tak banyak. Tu dia. Tapi kalau dosa ni anak tanggung sendiri lah. Mak ayah tak dapat. Ada ustazah ke ustaz ke ada musik orang macam mana, dia tak habislah anak-anak kita ni kalau tak semayang, kita tak, maknanya kita yang nak tanggung. Ini tipu lah, tak betul. Ini kerana anak itu merupakan hasil usaha mereka berdua. Tanpa ayah, tanpa ibu kita tak ada. Mesti ada dua-dua. Kecuali Nabi Adam dengan Nabi Isa lah, 2 orang tu. Nabi Adam, mak ayah langsung tak ada. Jadi puak Nasrani yang sembah Nabi Isa tu, dia berkata Nabi Isa anak Tuhan kan, tak ada ayah. Hebat lah, mak ayah dah. Nabi Adam lagi hebat, mak pun tak ada, ayah pun tak ada, ayah pun tak ada. Kalau hampa nak sembah semua. Nabi Adam dua-dua tak ada, dia seorang yang ada. Itu dia. Kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna atyaba ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Sebaik-baik yang dimakan oleh seorang itu adalah daripada hasil usahanya. Dia kerja sendiri, titik peluh dia makan daripada hasil usaha dia. Dan anaknya adalah daripada hasil usahanya. Jadi mesti ada mak, mesti ada ayah. Sebab tu kalau ayah kita ni jahat tak mana pun, maknanya anak tadi dia tak boleh nak berdurhaka pada ayah dia. Ada kan, mana Allah Ta'ala takdirkan seseorang tu dia tak pernah kenal ayah dia, ayah dia tak pernah ambil tahu dia, tapi dia hujung-hujung umur ayah dia tahu tu ayah dia, maka dia tunjukkan dendam dia. Ini salah, termasuk dalam uquq, derhaka. Ada anak-anak yang macam ni kan, bila kita nasihat dia marah kat kita, macam-macam kan. Kita fahamlah perasaan dia, tapi tak bolehlah hukum macam tu. Dia ayah kan, kalau tak ada ayah
kita tak akan ada di bumi ni, di muka bumi kita tak ada. Sejahat mana ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, ayah dia bukan Muslim, kafir kan, musyrik, tapi dia berbuat baik pada ayah dia sampai di hari akhirat kan. Kita baca hadis tu kan, ayah dia mari, sekarang aku nak ikut engkau. Ayah dulu saya dah kata dah. Tu pun masa tu pun dia nak minta tolong untuk ayah dia juga, tapi Allah tak izinkan. Nabi Ibrahim alaihissalam seorang yang penyantun kan. Jadi seorang yang halim, yang amat penyantun dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Sampai ayah dia nak bunuh dia kan, kalau kau tak berhenti, bunuh kau. Macam itulah dia. Dalil-dalil yang menyokong ayat dan hadis di atas ialah hadis-hadis khusus yang menunjukkan bahawa seorang itu mendapat manfaat daripada amalan anaknya yang saleh, seperti sedekah, puasa. Anak kita sedekah, anak kita puasa, dapat pahala kita. Memerdekakan hamba, sekarang tak ada hamba lah kan. Dan seumpamanya. Sebahagiannya saya sebutkan di sini. Daripada Aisyah radhiyallahu anha, mana hadis yang kita baca lah. Seorang lelaki berkata kepada Nabi, sesungguhnya ibu saya telah meninggal dunia secara mengejut, tanpa meninggalkan wasiat. Dan saya rasa kalau dia mampu untuk bercakap, nescaya dia akan berwasiat supaya sebahagian hartanya disedekahkan. Oleh itu, adakah kami berdua memperoleh pahala jika saya bersedekah bagi pihaknya? Baginda menjawab, ya. Lalu lelaki itu bersedekah bagi pihak ibunya. Kita buat untuk mak ayah kita. Masuk dalam tabung RM1, RM2, RM10. Untuk mak kita, untuk ayah kita. Beli lot wakaf, masjid ke, sekolah ke. Tapi kita sini ada sekolah, ni sekolah kita kan, sekolah orang-orang dewasa. Ada juga lah kanak-kanak kan. Jadi berwakaf di sini lah. Saya rasa ada tabung-tabung kot keluar tu. Ada tabung pun, nombor tabung pun ada, nombor tabung kan, nombor tabung CMB ke apa ke. Jadi untuk mak kita, untuk ayah kita, buat pahala dapat untuk mak, untuk kita, untuk ayah. Akhirat esok kita semisal, kalau sikitnya aku bagi, hak kita nak tinggal tu, jadi tanah tu banyak. Hak kita nak hantar untuk kita sikit. Kita misal, dulu aku tak hantar banyak, sekarang aku misal. Boleh tengok kan, maknanya berbukit-bukit, bergunung-gunung, pahala yang mereka hantar daripada dunia ke akhirat, kita hantar juga, tapi tak banyak macam orang lain. Kita cemburu lah. Cemburu sudah tak boleh buat apa lah. Terima je lah. Sebab tu syurga ni dia ada 100 tingkat, 100 darjah tingkat. Macam kita tingkat yang berapa? 100. Jadi amalan-amalan itulah yang meletakkan kita di tingkat-tingkat yang tertentu dalam syurga. Tak sama darjah. Walaupun kita duduk serumah, umpamanya ada adik, ada abang, ada kakak, tapi di dalam syurga mungkin tak sama. Ini dia raja lebih sikit, ni kurang sikit. Kedudukan darjat tak sama. Itulah dia. Jadi kita minta lah usaha supaya derajat kita yang tinggi, dan kita berada di derajat yang tertinggi lah, iaitu Al-Firdaus, di tingkat yang ke-100, insya-Allah. Kemudian hadis seterusnya daripada Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, anna Al-As bin Wa'il As-Sahmi, bahawa Al-As bin Wa'il As-Sahmi awsa, dia telah berwasiat, an yu'taqa anhu 100 raqabah, bahawa dimerdekakan untuknya 100 hamba. Dia wasiat nak dia merdekakan untuk ayah 100 orang hamba. Mana orang kaya ni, 1 hamba bukan murah, 100 hamba. Fa'ataqa ibnuhu Hisham 50 raqabah, maka anaknya yang bernama Hisham memerdekakan hamba untuknya 50 orang.
50 orang hamba dimerdekakan. Wa arada ibnuhu Amr ay yu'tiqa anhu al-50 al-baqiyah. Dan anak dia yang bernama Amr hendak memerdekakan 50 orang baki lagi lah. Qala, dia kata, hatta as'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, aku nak tanya Rasulullah dulu lah macam mana. Boleh kata. Fa'ata Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, dia pun datang jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, inna abi awsa an yu'taqa anhu 100 raqabah. Ayah saya dia pesan, dia wasiat supaya dimerdekakan untuk dia 100 orang hamba. Wa inna Hishaman a'taqa anhu 50. Hisham telah merdekakan 50 orang. Dan ada lagi 50. Adakah kalau aku merdekakan yang 50 itu boleh tak? Faqala Rasulullah SAW, innahu law kana musliman. Nabi kata, sungguhnya ayah kamu kalau dia orang Islam, fa'taqtum anhu, maka kamu semua merdekakan untuknya. Atau tasaddaqtum anhu, ataupun kamu semua bersedekah untuknya. Atau hajjajtum anhu, ataupun kamu buat haji untuknya. Kita buat haji untuk ayah kita kalau dia Muslim, balaghu dzalika, akan sampai pahala demikian itu kepadanya. Kita buat haji kan, atau umrah. Wa fi riwayah, dalam satu riwayat lain, falau kana aqarra bitauhid, kalau ayah kamu dia mengakui dengan tauhid, dia mentauhidkan Allah, tidak menyekutukan Allah, fasumta wa tasaddaqta anhu, lalu kau berpuasa dan kau bersedekah untuknya, nafa'ahu dzalika, akan memberi manfaat demikian itu untuknya. Kalau kita nak puasa sunat ke untuk dia, maka boleh. Begitu. Memberi manfaat untuknya lah. Dan begitu juga kita sedekah. Sedekah untuk ni, sedekah untuk ayah saya. Ni saya buat untuk ayah saya. Buat makan-makan, tak ada masalah. Kita panggil kawan mari makan sarapan di rumah kita. Nasi goreng kosong lah, apa betul tak? Ikan bilis, ekor betul tak? Kan? Betul-betul nasi goreng bawang putih lah. Bawang merah betul tak? Pasal apa? Mahal sangat bawang. Nak beli bawang terkejut, ingat beli buah apple. RM8.5 sekilo. Ini aku beli buah apple kan, beli bawang. Sekali masak kena ambil 1/4 biji bawang. Mahal. Betul tak? Gula mahal. Kita tanya gula ada. Gula murah sedap pakcik, mahal dah. Pasal apa mahal ni, manis lebih sikit ke? Tak tahu pakcik. Kan? Gula premium. Saya kata, premium ni dia punya manis tu lebih sikit kot. Kan? Dia ada gula murah, ada gula mahal. Hau buat ni. Murah. Berapa ringgit? Yang hijau tu kan? Bawa dah ni saya beli kat Kuala Nerang bila? 4 hari lepas. Kan? Masuk pasar raya Kuala Nerang. Dia kata gula murah tak ada, gula mahal. Saya gula mahal ni manis sikit ke? Agak-agak bos tengah sudu 1 tekor boleh kot. Kita layak buruk sikit lah. Dia pun tak tahu apa, dia pun bekerja pasar raya. Minyak masak jangan duk harap. Minyak masak? Aduh. Tak tahu lah apa nak jadi. Jadi kalau bawa duit banyak tak apa. Ambil bola troli, ambil buah-buah kan. Lepas tu tunjuk kad dia. Kita tengok kad Petronas. Habis. Baik. Sikit-sikit masuk waktu. Kemudian kat mana tadi kan? Biar hadis kita baca. Kemudian yang kelimanya, kesan-kesan yang baik dan sedekah-sedekah jariah. Apa dia kesan-kesan yang baik? Kita ajar, kan? Ajarkan kawan kita ajar anak-anak murid kita sekolah kan, cikgu yang mengajar di sekolah. Jadi anak murid dia amalkan apa yang dia ajar. Boleh menulis, boleh membaca. Ya? Itu kesan-kesan yang baik lah. Dan sedekah-sedekah jariah pun macam tu juga, yang ditinggalkan sebelum meninggal dunia. Ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, dan kami tulis segala amalan yang mereka telah kerjakan semasa mereka hidup di dunia. Segala amalan.
serta segala kesan-kesan peninggalan mereka. Mereka tinggal motorkar, kenderaan kan, motosikal, basikal. Jadi family dia guna untuk pergi bekerja, untuk langsungkan kehidupan ni, dia boleh dapat pahala. Tapi kalau dia guna untuk dosa, untuk maksiat, dia tanggung sendirilah. Dosa tak sampai kat kita, bukan kita suruh dia buat dosa. Jadi apa yang kita tinggalkan? Rumah kan, kita tinggalkan. Anak-anak kita duduk. Jadi berterusan digunakan tadi. Itu pahala kita dapat lah. Begitu juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Idza mata al-insan, apabila manusia mati, terputuslah segala amalannya illa min thalathati asya', kecuali 3 perkara lah. Ini berterusan. Illa min sadaqah jariyah, daripada sedekah yang mana yang pahala dia, ataupun sedekah yang berterusan tadilah digunakan. Contohnya kamera ni ke yang diwakafkan, kan, mikrofon ke apa ke, meja ke, kan, jam dinding ke yang diwakafkan, digunakan untuk berterusan kan. Jadi itulah dia punya sedekah jariyah. Jariyah ni yang dia panggil berjalan, kan, jarah yajri, benda yang berterusan lah, berkesinambungan. Baik. Begitu juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca tadi, au ilmin yuntafa'u bihi, ataupun ilmu yang diambil manfaat dengannya. Kita ajar seseorang, kita ajar anak kita, ajar cucu kita, ajar kawan-kawan kita kebaikan, maka dia menggunakan ilmu yang kita ajar tadi, maka kita dapat pahala. Au waladin salihin yad'u lahu, ataupun anak yang salih yang mendoakan untuknya. Ini aset kita lah, kan? Jadi kita doakan supaya anak kita supaya mereka jadi anak yang soleh. Mungkin sekarang belum, mungkin setelah kita mati. Sebab kita bukan mula-mula terus soleh. Kan? Ya, kita bukan daripada awal mungkin belum soleh kan. Jadi sampai tahap umur tertentu kita pun ada kesedaran, dapat hidayah daripada Allah Ta'ala, barulah kita nak jadi anak yang soleh. Ini hasil doa mak ayah kita lah. Kan? Jadi maknanya itulah macam kita sembang tadi kan, umur kita tadi. Kadang-kadang kita dapat hidayah ni umur dia 40, 20, 60, 70, 80. Ada orang dapat hidayah umur 90 tahun baru dapat hidayah. 3 hari ya dalam Islam meninggal. Dia buat ibadat 3 hari. Tak ada buat dosa apa. Untuk umur 90 dia buat dosa apa. Hidup 3 hari dalam Islam, meninggal dunia. Hidayah Tuhan bagi kan, alhamdulillah. Yang penting ending kita lah, kesudahan kita macam mana. Dia yang muktabar tu masa kesudahan, bukan masa permulaan. Jadi kita nak husnul khatimah lah, penyudahan yang baik. Jadi penyudahan baik ni macam-macam keadaan lah. Kan? Ada orang baca bismillah nak minum air mati. Bismillah. Macam-macam keadaan. Ada orang yang meninggal dalam keadaan berihram, dalam keadaan wukuf di Arafah. Macam-macam keadaan orang meninggal tadilah. Ada meninggal tengah mengajar. Ada satu prof tu kan, tengah mengajar, kuliah subuh meninggal. Allahumma ighfir lahu. Macam-macam lah. Kemudian begitu juga berdasarkan hadis Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dia berkata, panjang hadis ni, kita baca terjemahan lah. Kita baca Arab sekali, lambat. Baik. Kami pernah duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu awal siang, pagi lah. Lalu baginda didatangi oleh satu kaum yang berkaki ayam, tak pakai kasut, dan memakai pakaian yang tidak biasa dipakai oleh orang biasa, orang susah ni, miskin, iaitu namirah, pakaian yang dibuat daripada bulu kambing biri-biri yang bergaris-garis, ataupun memakai aba'ah, pakaian yang kasar yang bergaris-garis, sambil menggantungkan pedang yang bersarung di leher mereka. Hanya itulah yang mereka pakai. Miskin ni, tak ada pakaian, tak cukup pakaian. Selimut kain satu lain macam tu kan.
Kau ada pakaian seluar pada Allah, tak ada. Hanya itulah yang mereka pakai. Kebanyakan mereka daripada kabilah Mudar. Tidak, bahkan kesemua mereka daripada kabilah Mudar. Bukan kebanyakan, semua sekali daripada kabilah Mudar. Lalu wajah Rasulullah SAW berubah. Sedih tengok, kan? Kerana melihat keadaan mereka yang amat miskin. Miskin semua ni, bukan main-main. Lantas baginda masuk ke rumah baginda, kemudian baginda keluar. Masuk tu barangkali ni Auful nak bawa tu lah. Barangkali baginda masuk dalam rumah baginda untuk mencari sesuatu yang boleh disedekahkan kepada mereka. Lalu baginda keluar dengan tangan kosong kerana tidak menjumpai apa-apa untuk tujuan itu. Masalah Nabi pun susah. Masuk dalam rumah nak cari apa, tak ada. Lah macam Aisyah lah, ada seorang ibu bawa 2 anak kan. Mari minta makanan. Dia ada 3 biji kurma. Bagi 3 biji kurma tadi kepada ibu dan 2 anak tadi. Rumah dia pun tak ada makanan. Jadi kita macam mana kalau tak ada makanan di rumah? Kita tak fikir kan? Pasal kita fikir juga lah, lapar ni anak-anak kita. Boleh tak tengok anak-anak kita ni? Sekarang ni realiti dia di Palestin lah. Tak boleh nak buat apa. 2 hari tak makan, 2 hari tak minum, tak ada air. Kan? Itu realiti dia sekarang lah. Jadi kalau anak kita, cucu kita, macam mana perasaan kita? Cuba fikir perasaan kita. Tak ada makanan di rumah. Kita bukan tak ada makanan, nasi ada, lauk ada ya. Kan? Macam mana tak kena jamu nasi dengan garam, tuang air kosong. Kan? Buat air kosong dan nasi, ambil garam sikit, gagal makan. Rasa lemak-lemak sikit lah. Gamak lagi jagoan macam tu. Kalau kita harap. Tapi saya rasa sekarang tak tahu, tak jumpa pun. Mungkin ada, Wallahualam. Kan? Ada orang jenis malu nak minta-minta ni kan. Dia apa-apa yang ada. Di kampung senang. Kita boleh petik sini. Bulan-bulan dia kita reka buat khabu ke apa. Nasi kerabu. Di sini dia tak petik apa? Petik batu. Petik rumput. Agak tu dia. Baik. Susah ni, miskin ni. Jadi lalu baginda menyuruh Bilal supaya dia melaungkan azan. Lantas Bilal pun melaungkan azan dan baginda menunaikan solat zuhur. Setelah itu baginda naik ke atas sebuah mimbar yang kecil lalu berkhutbah. Baginda memulakan khutbah dengan memuji Allah dan mengulangi pujian kepadanya. Lalu baginda bersabda, "Amma ba'd, sesungguhnya Allah telah turunkan dalam kitabnya." Ya. Ya ayuhan nas. Yang ayat Quran ini maknanya ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya. Nabi Nabi kata baca ayat ni, wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada kamu, kepada Tuhan kamu yang telah menciptakan kamu semua daripada diri yang satu, iaitu Adam, dan daripadanya dia ciptakan isterinya, dan daripada keduanya dia biarkan lelaki dan wanita dengan yang ramai. Bertakwalah kepada Allah yang kamu semua saling meminta antara satu sama lain dengan menyebut namanya, dan peliharalah hubungan silaturahim antara kaum kerabat. Sesungguhnya Allah sentiasa menjaga dan mengasihi kamu semua. Baginda juga membaca ayat dalam surah Al-Hasyr, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun wa la takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah ashabul jannati humul faizun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memerhatikan apa yang telah dia sediakan untuk hari esok, yakni hari akhirat. Bertakwalah kepada Allah, semuanya Allah Maha mengetahui segala yang kamu semua kerjakan. Dan janganlah kamu jadi seperti orang-orang yang lupa kepada Allah dengan meninggalkan ketaatan kepada arahan Allah dan meninggalkan penjauhan daripada larangannya. Lalu Allah menjadikan mereka lupa kepada mereka sendiri.
Oleh itu mereka tidak beramal dengan apa yang menyelamatkan mereka daripada azab dan murka Allah. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Tidaklah semua penghuni-penghuni neraka dengan penghuni-penghuni syurga. Penghuni-penghuni syurga itulah orang-orang yang berjaya. Benar kita bersabda, bersedekahlah kamu semua sebelum ada yang menghalang kamu semua daripada bersedekah. Apa dia? Kematian, kemiskinan. Ya, kematian halang kita untuk sedekah lah. Itu juga kemiskinan. Tapi kita miskin pun kita boleh bersedekah dengan senyum. Senyum itu satu sedekah. Hari-hari senyum. Ya, jumpa orang senyum. Pasal apa? Aku nak sedekah tak ada duit, aku sedekah ni lah. Sedekah senyum. Kan? Itu dia. Jadi, hendaklah seorang lelaki menyedekahkan sebahagian dinarnya, dirhamnya, pakaiannya, sebahagian daripada segantang gandumnya, segantang barlinya dan segantang kurmanya. Kita nak sedekah ni, jangan nanti kata banyak. Nak sedekah sikit, malu. Takkan nak sedekah RM1 kot. Jumpa pakcik tu bagi RM1 ke dia. Kita rasa malu lah. RM1 dah bagi ya. Orang tu bilang, habis RM1 lah. Takkan kawan tu kata macam tu. Sedekah RM1. Ada seorang tok guru tu, arwah dah meninggal. Dia jumpa saya, dia kan bagi duit. RM1 pun dia bagi. Sampai RM1 pun dia lah. Dia mengamalkan ilmu sedekah tadi kan. Dia tak bagi juga. RM1. Kita saya ada RM1 lah. Takkan kita kata, amboi, tok guru takkan RM1 lah. Bagilah kurang-kurang RM1 tok guru. Dia bagi. Meninggal lah. Rahimahullah, Allah maafir lahu. Itulah. Kemudian sebab tu kita ini ingat satu peristiwa kan, peristiwa pelik-pelik ni kita ingat sampai berpuluh tahun kita boleh ingat kan. Punya dia nak beramal dengan ilmu dia tadi. Hak tu yang dia ada. Dan kita peristiwa tu kita boleh ingat lama kan. Peristiwa pelik. Sudah. Janganlah seseorang dalam kalangan kamu semua memandang remeh terhadap sedekah walaupun hanya dengan sebelah kurma. Kita hatu yang kita ada. Macam kita lah komunitas kadang-kadang mereka masak kan. Tiba-tiba masak dia bagi kat jiran. Hari tu dia tak mau bagi kat jiran. Kenapa sebab tak? Tak jadi. Buat apa nama apa tu? Kalau orang utara dia panggil lompang. Orang sini tak panggil apa tahu lompang. Tak tahu sudah Jadi buat lompang tak jadi kan. Ni resipi orang tua-tua. Kenapa siapa tak sedekah? Tak jadi, segan lah, malu lah. Nak pergi tengok dia naik gebu elok apa semua baru nak sedekah. Lagi riak lah pula. Kan? Takut jiran kata, amboi makanan hak tak jadi pun nak sedekah kan ni. Orang tak kata kan, orang lapar orang makan. Kan? Walaupun sebelah kurma kita bagilah. Orang tak kata kat kita, amboi tak usah bagilah. Kalau nak bagi macam ni kat saya, tak usah lu bagi. Takkan orang nak kata macam tu. Tak ada orang akan kata macam tu lah. Melainkan orang tu teruk semua. Kan? Mereka berlengah-lengah melakukannya sehingga zahir kemurkaan di wajah baginda. Sahabat-sahabat ni buat senyap. Nabi cerita ceramah-ceramah ni kan. So, kan, infak. Dia pun tak tahu. Maka Nabi SAW rasa macam nak marah. Ya, sedih. Bodoh nak marah. Apa dah? Tidak, Abdullah menyambung. Perawi hadisnya. Lalu datang seorang lelaki Ansar dengan membawa sebungkus perak. Dalam satu riwayat sebungkus emas. Hampir-hampir dia tak mampu membawanya. Berat ni. Banyak lah. Sebab tak larat angkat. Tidak, bahkan dia tidak mampu mengangkatnya. Lalu dia menghulurkannya kepada baginda sallallahu alaihi wasallam semasa baginda berada di atas mimbar. Lalu dia berkata, wahai Rasulullah, ini adalah untuk jalan Allah. Rasulullah SAW mengambilnya. Kemudian Abu Bakar bangun, lalu dia juga bersedekah. Kemudian Umar bangun dan dia turut bersedekah. Kemudian orang Muhajirin dan Ansar turut bangun dan mereka juga bersedekah. Kemudian orang ramai berturut-turut dalam memberi sedekah. Ada antara mereka yang memberi dinar, ada juga yang memberi dirham, ada juga yang memberi sekian, ada yang memberi sekian sehingga aku melihat
Dua lunggukan makanan dan pakaian. Dan aku lihat wajah baginda berseri-seri seolah kilauan perak yang disadur emas. Oh, Masya Allah. Lantas baginda bersabda, sesiapa yang memulakan satu sunnah yang baik dalam Islam, maka dia memperoleh pahala sunnah tersebut dan turut memperoleh seumpama pahala orang yang beramal dengan sunnah tersebut selepasnya, tanpa dikurangkan pahala mereka sedikit pun. Manakala sesiapa yang melakukan sunnah yang buruk dalam Islam, maka dia memperoleh dosa sunnah tersebut. Sunnah buruk, dia panggil sunnah sayyi'ah. Dan seperti dosa orang beramal dengannya selepasnya, tanpa dikurangkan sedikit pun dosa-dosa mereka. Lalu baginda membaca ayat ini, dan kami tulis segala amalan, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, segala amalan yang mereka telah kerjakan semasa mereka hidup di dunia, serta segala kesan-kesan peninggalan mereka, sama ada baik atau buruk. Lalu baginda membahagi-bahagikan harta sedekah itu antara mereka, yakni kaum yang datang kepada baginda daripada Mudar itulah. Ya. Baik, kalau footnote bawah ni cerita tentang perbahasan tentang bid'ah lah. Ahli bid'ah yang menggunakan hadis ni. Ya, dia menggunakan hadis ni juga untuk melaksanakan bid'ah dia lah. Ya kan? Nabi kita man sanna fil Islam sunnah hasanah. Sebab buat sunnah yang baik. Nabi sebut sunnah. Sedekah itu sunnah, bukan bid'ah. Bid'ah sesuatu yang tak pernah diajar oleh Islam. Jadi bid'ah ni maknanya yang ada hanya bid'ah dhalalah. Yang hasanah dia tak panggil bid'ah, dia panggil sunnah. Ya? Tak ada bid'ah hasanah. Yang hasanah ni adalah sunnah. Yang sesat ni bid'ah. Sesuatu yang tak pernah diajar oleh Nabi SAW. Kemudian menziarahi kubur. Disyariatkan untuk menziarahi kubur, untuk mengambil iktibar dan mengingati hari akhirat, dengan syarat tidak mengucapkan perkataan yang dimurkai oleh Allah, seperti istighatsah, memohon hajat kepada ahli kubur. Okay. Dia bukan dekat kubur je minta istighatsah, dekat pokok pun dia pun minta. Minta tolong pada pokok. Sebab dia kata kita bukan niat kata pokok tu yang bagi bantuan pada kita. Kita niat tu Allah yang bagi bantuan. Ingat Allah bagi bantuan sebab minta pada pokok. Ini dia kesesatan lah yang nyata. Kemudian memberi tazkiyah, yakni pujian kepadanya, menetapkan secara pasti bahawa dia merupakan ahli syurga. Contohnya kita kata syahid si fulan. Tak boleh kita kata macam tu. Kita kata insya-Allah tak apalah. Insya-Allah si fulan syahid. Sebab kita nak confirm orang tu mati syahid. Kita bukan ada wahyu mari kita. Nabi SAW dan sahabat kata dia seronoklah dia syahid masuk syurga. Tak, Nabi kata dia dalam neraka. Dia masuk neraka. Padahal mati perang kan. Jadi kita tak boleh nak confirm syahid si fulan tak boleh. Kecuali kita kata insya-Allah si fulan mati syahid. Dia sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita di Gaza sana lah, yang mereka mati di bom je kan. Insya-Allah dia pun mati syahid. Mati syahid lah insya-Allah. Kita tak tahu yang lebih daripada tu, hanya Allah yang Maha mengetahui. Tapi dia punya tanda-tanda ada pada dia bahalah. Tanda-tanda kesyahidan tu kan. Kita berharaplah Allah kurniakan darjat syahadah kepada mereka. Terdapat sejumlah hadis yang ma'ruf, yang terkenal lah berkenaannya. Sesiapa yang ingin mengetahuinya maka sila rujuklah kitab asal. Kemudian yang 117, wanita juga dianjurkan menziarahi kubur seperti orang lelaki. Ini khilaf lah antara Syekh Al-Albani rahimahullah, Syekh Ibn Utsaimin, Syekh bin Baz rahimahullah. Berlaku khilaf lah. Kalau Syekh bin Baz Utsaimin ni dia kata haram bagi wanita untuk menziarahi kubur, kan? Pada perbahasan yang panjang lah. Di sini Syekh Al-Albani bagi dia mazhab dia harus bagi wanita menziarahi kubur sebagaimana orang lelaki, tapi dengan syarat lah dia jaga aurat dia dan tidak bercampur dengan orang lelaki.
yang tidak menjerit-jerit merata. Itulah. Baik. Kata Syekh rahimahullah, kerana beberapa sebab. Pertama, keumuman sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fazurul qubur, maka adalah kamu semua menziarahi kubur. Maksudnya umum, tidak ada taksis, tidak ada pengkhususan. Maka kaum wanita juga termasuk dalam keumuman hadis ini. Penjelasannya, Nabi SAW tak kala melarang ziarah kubur pada awalnya. Tidak diragukan lagi bahawa larangan itu merangkumi kaum lelaki dan wanita. Ketika mula-mula Nabi larang tu kan, baginda bersabda, kuntu nahitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku larang kamu menziarahi kubur. Jadi kamu semua di sini adalah laki-laki dan wanita. Difahami daripada ucapan baginda ini bahawasanya larangan itu mencakupi lelaki dan wanita secara pasti pada awalnya. Di awal dululah, ya, sebelum Nabi suruh. Jadi ayat yang datang selepas itu dalam hadis yang sama pun mestilah mencakupi lelaki dan wanita juga. Iaitu sabda baginda, maka hendaklah kamu semua menziarahi kubur. Kan? Kenapa? Kerana dia mengingatkan kamu semua pada akhirat. Itu dia. Itu sebab dia Nabi suruh kita ziarah kubur kan. Ataupun kita lalu ke kubur tengok, bagi salam dan doakan. Ataupun beritahulah kita akan sampai juga di situ. Ini disokong oleh sabda baginda selepas itu dalam hadis yang sama. Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, wa nahitukum an luhumil adha'i fawqa thalathin. Aku larang kamu semua simpan daging korban lebih daripada 3 hari dulu di awal Islam. Sebab masa tu ialah ramai orang perlukan makanan kan di awal Islam semua tadi. Jadi tak boleh simpan makanan tanpa daging korban. Maka Nabi larang disimpan daging korban tu adalah rumah kita lebih daripada 3 hari. Jangan takat 3 hari dalam rumah kita. Lebih 3 hari kita bagi. Fa'amsiku ma badalakum. Maka sekarang simpanlah. Sekat mana kamu boleh simpan daging korban? Kita ada freezer, bubuh tu 2 tahun depan pun tak habis. Ya. Ialah seekor lembu kan. Kita korban, kita pun tak bagi kat siapa, pulang freezer. Boleh je. Kan, cukup 2 tahun mati, sumbat jantung. Ya, hari-hari pakai daging. Itu dia. Jadi simpan, boleh simpan, tak ada masalah. Contohnya kita bawa korban, kita tunggu nak buat apa, nak buat kenuri, kita ingat nak buat kenuri kahwin anak kita ke. Daging korban ni dah ada lah, seekor lembu ni kan, satu family. Jadi kita simpan, nanti bila sampai tempoh buat kenuri tadi, kita keluarkan, buat kenuri. Jadi maknanya kita save lah seekor lembu. Ya, boleh ya kalau nak buat. Tapi tak tahulah kena curi peti air yang besar lah. Freezer tu kan. Kemudian wa nahitukum 'anil nabidhi illa fi siqa'in. Ya. Aku larang kamu daripada meminum nabiz. Nabi ni rendaman kurma, rendaman air buah. Ya. Jadi maknanya Nabi larang dulu. Bila dilarang merendam buah dalam air, kemudian kita minum dulu. Tapi lepas tu boleh. Tapi jangan sampai lebih dari 3 hari lah. Sampai dia kalau sekarang tak 3 hari pun dah tengok cuaca kan. Dia satu hari semalam pun dia dah buih dah. Janganlah. Kan kita letakkan buah kismis ke anggur ke kurma ke dalam air tu kan. Kita minum air rendaman kurma boleh. Tapi jangan lebih dari 3 hari lah. Air nira saya tak tahu lah. Nira berapa hari ya? Nira Pak hari masam. Maknanya habis lah dalam bilangan. Jadi cuka. Jadi cuka tak apa. Tak jadi cuka tak apa. Cuka minum masa apa? Nak minum cuka. Sedap. Cuka oh sedap cuka nira. Cuka nira nipah lah. Nira ni. Kelapa. Kalau Kelantan dia panggil tuak. Kan? Kami Kedah tuak ni mabuk kan.
Saya belajar di Kelantan. Sampai di Kelantan pertama kali tahun 90-an, tahun 90-an. Jadi pergi Kelantan naik bas dan tengok di sini ada jual tuak. Di sini orang boleh jual, kata Kelantan ni kuat Islam tapi tuak rata-rata jual. Di sini ada jual tuak kan. Kami kalau di Kedah tuak ni tu lah dia. Kan? Mabuk tu lah. Di Kelantan tuak ni tu lah. Dan kami nisbah pada orang Kedah tu. Perkataan tuak tu lah. Perkataan tuak tu. Benda mabuk. Jadi kita orang Kedah pergi Kelantan. Tengok orang jual, oi, mereka banyaknya jual arak. Bukan arak, nira kan, jual kambing tua. Nira kelapa tu. Kita tak faham kan bahasa orang. Kemudian fa'ashribu fil asqiyati kulliha. Minumlah dalam bekas, semua bekas lah. Wala tashrabu muskiran, yang kamu semua minum yang mabuk. Maksudnya minumlah dalam basuhan, simpan air dalam bekas kulit ke. Dulu dia orang gunakan kulit-kulit ni sebagai bekas simpanan air. Kulit kambing semua tu kan. Kambing tu dia orang dah dia apa? Dia londehkan kulit kambing tu. Dia cuci bersih, dia ikat kan. Bahagian kaki ke mana ke, dia letak air, lepas tu dia buat penutup ke apa ke, digantung di dinding. Kan, air dia sejuk. Air dalam kulit tadi. Bila nak minum dia buka, dia minum lah. Gitu. Boleh. Nabi kata. Maka sekarang minumlah, tetapi janganlah minum yang memabukkan. Bila dia mabuk tak boleh lah. Saya yakni Syekh Al-Albani rahimahullah mengatakan sabda baginda ini ditujukan kepada lelaki dan perempuan. Sama lah. Seperti mana dalam sabda baginda yang pertama, dulu aku pernah melarang kamu semua. Ini laki-laki perempuan. Jika dikatakan bahawa sabda baginda, maka hendaklah kamu semua menziarahi kubur, adalah khusus untuk kaum laki-laki sahaja, maka rosaklah susunan ucapan dan lenyaplah keindahannya. Keindahan bahasa tadi. Ini merupakan perkara yang tidak layak bagi seseorang yang dikurniakan kepadanya sallallahu alaihi wasallam jawami'ul kalim, dan yang paling fasih dalam menuturkan dad. Huruf dad ni manusia paling fasih sebut adalah Nabi sallallahu. Huruf dad, bukan dad. Setengah orang dia baca waladallin, bukan waladad. Dad kan? Dad walad. Gitu. Ada beberapa sudut bagi yang lebih menguatkan pandangan ini. Yang kedua, perkongsian kaum wanita dengan kaum laki-laki pada sebab yang disyariatkan ziarah kubur karenanya. Apa dia? Dia melembutkan hati lah. Kerana ia melembutkan hati, mengalirkan air mata serta mengingatkan tentang hari akhirat. Kita ingat kita pun akan sampai di situ. Kita tak tahu apa yang orang yang telah meninggal ni apa kena pada mereka, kita tak tahu kan. Macam ni kau ni kenapa, kau ni kenapa, kita tak tahu. Kita doakanlah. Ya. Doa keampunan untuk mereka yang telah meninggal dunia. Dan kita pun akan sampai di situlah, sebagaimana kita tahu kematian ni diibaratkan seperti bonggol di atas jalan lah. Jalan ni panjang kan, jalan tu ada bonggol. Jalan ni ada bonggol. Bonggol tu kematian lah. Perjalanan dunia berhenti, naik bonggol, mati, jalan lagi menuju ke alam akhirat pula. Alam kedua panjang lah selepas alam kebangkitan. Alam kebangkitan tak ada kesudahan. Alam barzakh ni kan, kalau orang mati ya, sejak dari zaman Nabi Adam AS berapa ribu tahun dah. Ya, tak kemat-kemat lagi. Jadi umur kita di alam barzakh tu panjang. Umur kita dalam dunia ni, kalau umat Nabi Muhammad SAW sampai 100 tu kira banyak lah. 60 tu, 63 lebih tu subsidi lah. Berapa banyak lah kita makan subsidi. Eloklah kerajaan nak tarik subsidi pun. Baik. Kemudian daripada Abdullah bin Abi Mulaikah
radhiyallahu anhu, dia kata, pada suatu hari Aisyah datang daripada perkuburan. Lalu aku bertanya kepada beliau, wahai Ummul Mukminin, puan datang daripada mana? Beliau menjawab, daripada kubur Abdurrahman bin Abu Bakar radhiyallahu anhu. Aku berkata, bukankah Rasulullah SAW melarang daripada menziarahi kubur? Beliau menjawab, betul. Tetapi kemudian baginda menyuruh supaya menziarahinya. Ini kubur lah. Dalam satu riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha, bahawa Rasulullah SAW telah memberi keringanan pada ziarah kubur. Kemudian hadis yang panjang daripada Muhammad bin Qais bin Makhramah bin Al-Muttalib. Pada suatu hari dia berkata, baca terjemahannya, hadis ini panjang. Okey, mahukah kamu semua aku ceritakan apa yang aku dengar daripada ibuku? Kami sangka dia memasukkan ibu yang melahirkannya. Dia berkata, Aisyah Ummul Mukminin, ibu orang-orang beriman. Kata Aisyah, maukah kamu semua aku ceritakan apa yang aku dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kami menjawab, mahu. Aisyah menceritakan, pada suatu malam giliranku bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda pulang lalu meletakkan ridak ni kain selendang, betul tak? Baginda dah menanggalkan kedua-dua selipar baginda, lalu meletakkan keduanya di sisi kaki baginda. Baginda menghamparkan hujung izar baginda di atas tempat tidurnya, lalu lantas baginda baring di atasnya. Selepas suatu tempoh masa, baginda menyangka aku telah tidur. Lantas baginda mengambil ridak baginda perlahan-lahan, memakai selipar baginda perlahan-lahan, membuka pintu perlahan-lahan, keluar dan menutup pintu kembali perlahan-lahan. Lantas aku memakai jubahku, kata Aisyah, memakai tudung dan izarku. Kemudian aku segera keluar mengikuti baginda sehingga baginda sampai di perkuburan Baqi'. Baginda berdiri lama di situ. Kemudian baginda mengangkat kedua-dua tangannya sebanyak 3 kali. Kemudian baginda beredar, lantas aku juga beredar. Baginda berjalan dengan cepat, lantas aku pun berjalan dengan cepat. Baginda berlari anak, lalu aku pun berlari anak. Baginda berlari, lantas aku pun berlari. Lalu aku mendahului baginda memasuki rumah dan aku terus baring. Lalu baginda masuk dan bertanya, kenapa awak terjungak-jungak, wahai Aisyah? Dia Aisyah melanjutkan cerita. Aku menjawab, tak ada apa-apa, wahai Rasulullah. Baginda bersabda, sama ada awak beritahu saya atau Al-Latif Al-Khabir yang akan memberitahu saya. Turun wahyu beritahu. Nak beritahu tak? Dia Aisyah menyambung cerita. Aku berkata, wahai Rasulullah, ibu dan ayah saya menjadi tebusan awak. Lalu aku ceritakan hal yang sebenar kepada baginda. Baginda bertanya, jadi awaklah orang yang saya lihat di hadapan saya tadi? Aku menjawab, ya. Lalu baginda menumbuk dadaku. Tumbuk kuat itulah. Macam itulah, tolak macam tu kan. Dengan tumbukan yang menyakitkan aku, macam tu lah. Bukan tolak macam tu lah. Kemudian baginda bersabda, adakah awak sangka Allah dan Rasulnya akan menzalimi awak? Aku menjawab, apa saja yang manusia sembunyikan Allah pasti tahu. Baginda bersabda, benar. Baginda bersabda, sesungguhnya Jibril telah datang menemuiku semasa awal lihat saya meletakkan ridak saya, lalu dia panggil saya dan menyembunyikan panggilannya itu daripada awak. Oleh itu saya menyahut panggilannya dan menyembunyikan penyahutan itu daripada awak. Dia tidak masuk menemui saya kerana awak telah menanggalkan pakaian awak. Saya sangka awak sudah tidur, maka saya tidak mahu awak untuk mengejutkan awak, dan saya bimbang awak akan takut keseorangan jika terjaga daripada tidur. Jibril berkata kepada saya, semuanya Tuhan kamu memerintahkan kamu supaya datang kepada penghuni-penghuni Baqi' dan mendoakan keampunan buat mereka. Aisyah melanjutkan cerita, aku berkata, apa yang saya ucapkan apabila menziarahi mereka, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Baginda menjawab, ucapkanlah sejahtera ke atas ahli tempat tinggal ini dalam kalangan orang-orang yang beriman. Assalamualaikum ahli diyar minal mu'minin wal muslimin, dan orang-orang Islam. Semoga Allah merahmati orang yang lebih dahulu yang telah meninggal dunia dalam kalangan kami, dan orang yang kemudian meninggal dunia dalam kalangan kami, dan semuanya kami insya-Allah akan menyusuli kamu semua.
Ini hadis riwayat Aisyah radhiyallahu anha cerita tentang Nabi pergi ziarah kubur, dia pun ikut belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam kan. Tetapi kaum wanita tidak boleh kerap pergi ke kuburan dan berulang-alik ke sana. Kerana mungkin akan menyebabkan berlakunya sesuatu yang menyalahi syariat, seperti menjerit, bertabarruj, meledahkan aurat dia lah, terdedah aurat dia, menjadikan perkuburan sebagai tempat bersiar-siar dan membuang masa dengan perkataan yang sia-sia. Seperti mana yang berlaku di sebahagian negara Islam hari ini. Macam di Pakistan. Saya duduk di Pakistan sekitar 7 tahun macam tu lah. Jadi maknanya di sana ada orang kuburan ni jadi macam tempat pesta. Seperti apa buat? Pok Berelwi. Geng-geng yang pakai serban warna hijau tu kan. Serban hijau. Jadi orang yang pakai, rupanya Arkam ni dia pun berkawan dengan Berelwi, satu akidah. Bila saya pergi sana pun saya tahu orang Arkam ni duduk sekali dengan Berelwi, seakidah, semanhaj, pakai serban hijau sama. Dia buat i'tiqad, dia pun orang yang dalam kubur tu kan hidup seronok macam kita. Sebab tu depa ada hari depa pergi kubur macam-macam lah, pesta, jual-jual. Kat kuburan tadi kan bergemerlapan, kita ingat tempat pesta, rupanya kuburan. Kubur Berelwi. Kalau ke Pakistan, dia asal di India tapi Pakistan pun ramai. Kalau siapa-siapa singgah transit di Pakistan kan, di masjid-masjid dengar sebelum azan dengar As-salatu wassalamu alayka ya Rasulullah, As-salatu wassalamu alayka ya Habiballah. Lepas tu dia azan. Masjid Berelwi lah tu. Masjid Berelwi. Kalau di Pakistan lah. Tahun 90-an dulu lah. Sekarang tak tahu lah macam mana. Dia nak kenal orang Masjid Berelwi tu. Depa bagi depa kalau macam hari-hari Maulidur Rasul kan, hari kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa sambut sungguh-sungguh. Sebab bagi depa Nabi datang dalam majlis depa. Seperti kita sangat ni. Tak payahlah. Pokok ni musyrikun. Menutukan Allah Subhanahu wa taala. Sembah kubur. Dengan kuburiyun ni, penyembah-penyembah kubur ni. Tu kalau sebab tu dia mai ke tempat kita kan. Depa biasa ke Indonesia kan tengok penyembah-penyembah kubur ni kan daripada tu lah. Pokok yang ambil ilmu Pok Berelwi ni kan. Kalau tengok dalam YouTube, depa duk nyanyi Happy birthday to Rasulullah. Birthday to Rasulullah. Dia buat kek besar tu dah tengok. Baju pun tak pakai. Kan dia punya tuk wali dia bagus. Tuk imam dia ambil parang panjang tu, belak kek birthday untuk Rasulullah 12 Rabiul Awal. Saya ambil menyanyi. Kan tak tahu lah peling pada apa buat. Depa sebab apa bagi Rasulullah datang hadir dalam majlis dia. Habis tu sebab tu depa beriktikad bahawa Rasulullah ni nur, cahaya. Kan Rasulullah daripada cahaya. Cahaya nak padam macam mana? Rasulullah tak mati lah. Jadi Rasulullah akan hadir dalam majlis-majlis dia. Kalau 3 majlis, 3 Rasulullah lah. Rasulullah kena pecah 3. Nak pergi majlis kau ni, majlis kau tu, majlis kau tu. Satu masa kena pecah 3. Kan? Kena 100 masjid, pecah 100 ya. Rasulullah tu tak tahu lah macam mana i'tiqad. Itulah dia Berelwi. Dia asalnya Bereli di India. Kan? Tempat yang bernama Bereli. Betul daripada itulah firqah ni dikeluar dipanggil sebagai Berelwi. Gitu. Nak kenal dia ni geng serban berwarna hijau. Biasanya itulah. Kemudian tempat bersiar-siar, cerita pasal tempat bersiar-siar lah. Kubur dia tempat ambil berkat. Dekat pantai Clifton tu pernah pergi sekali, Clifton di Karachi. Saya ingat apa dia tempat tinggi sangat, ada tangga-tangga ni kan. Ramai orang turun naik. Apa benda ni? Rupanya atas ada kubur. Dia kata kubur wali dia bagus. Dia pergi minta hajat di situ. Orang yang lambat jodoh pergi minta jodoh. Yang tak ada anak pergi minta anak di situ. Musyrikun. Orang ni.
Sembahyang 5 waktu juga tapi menyebutkan Allah. Kemudian inilah yang dimaksudkan insya-Allah oleh hadis yang masyhur ini, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi lafzin la'anallahu zawaratil qubur. Rasulullah melaknat dalam lafaz yang lain, Allah melaknat wanita-wanita yang selalu menziarahi kubur. Sebab tadi lah, ya, sebab yang boleh mendatangkan dosa tadi. Kata Al-Qurtubi rahimahullah, laknat yang disebutkan dalam hadis ini adalah bagi wanita-wanita yang banyak menziarahi kubur, seperti ditunjukkan oleh lafaz zawarat, yang menunjukkan hal keadaan berlebih-lebihan, yakni mubalaghah. Barangkali sebab larangan ini adalah disebabkan ia akan membawa kepada pengabaian tanggungjawab terhadap hak suami, tabarruj, mengakibatkan jeritan dan seumpamanya. Mungkin boleh dikatakan jika aman daripada semua perkara-perkara ini, maka tidak ada tegahan bagi kaum wanita untuk melakukannya, kerana mengerti kematian adalah diperlukan oleh lelaki dan wanita. Lainlah kalau wanita dalam keadaan dia beriddah, iddah wafat, tak boleh pergi lah. Dia kematian suami. Wanita yang kematian suami tak boleh pergi mana? Duduk situ lah, di rumah dia tadi kan. Tunggulah sampai habis iddah dia 4 bulan 10 hari. Kata Syaukani dalam Nailul Awtar rahimahullah, dalam kalam inilah, dan kalam inilah yang sepatutnya dipegang untuk mengharmonikan hadis-hadis dalam bab ini yang pada zahirnya nampak bercanggah. Kemudian yang ke-109, boleh menziarahi kubur orang bukan Islam hanya untuk mengambil iktibar sahaja, berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan selainnya. Zara Nabi SAW qabra ummihi fabaka wa abka man hawlahu. Nabi SAW pernah menziarahi kubur ibunya, lalu baginda menangis hingga menyebabkan orang yang berada di sekelilingnya juga turut menangis. Faqala, kata Nabi SAW, ista'zantu Rabbi, aku minta izin kepada Tuhanku. Adalah Sahih Muslim. An astaghfira laha, untuk aku mohon ampun bagi ibuku. Falam yu'zan li, Allah tidak izinkan. Allah tak izin, ya, bagiku. Nabi nak mohon ampun untuk ibu dia. Pasal Allah tak izin, ibu dia mati musyrik. Ya. Sebab zaman tu ada juga golongan al-hunafa, tak amal berbelah-belah orang ya. Golongan Hunafa ni mereka yang tidak menyembah berhala. Ya, di antara dia Zaid bin Amr bin Nufail, kemudian Waraqah bin Nawfal, Qus bin Sa'idah al-Ayadi. Kemudian ada beberapa orang lagi lah. Mereka ni tidak menyembah berhala. Sebagaimana umumnya kaum Quraisy di Mekah menyembah berhala. Tidak ada Hunafa, mereka yang berada di atas agama Nabi Ibrahim. Cuma jauh antara mereka dengan Nabi Ibrahim AS ni tempoh masa kan sampai mereka tak tahu nak ibadat macam mana. Zaid bin Amr dia kata apa? Tuhanku Tuhan Ibrahim, kan? Rabbu Ibrahim. Itu yang dia kata. Dia nak sembahyang pun tak erti semua. Arti tak beribadah kan, sebab jauh kan. Dah kan yang ubah agama tu dia Amr bin Luhai tu kan. Dia yang ubah agama Nabi Ibrahim AS, bawa balik berhala daripada Syam. Dia kata inilah Tuhan kamu semua. Maka dia yang mula-mula sekali ubah agama Nabi Ibrahim. Maka semua berhala Allah, kecuali berperkara je lah. Nanti disebutkan Zaid bin Amr dia kena bunuh, dia mati dibunuh. Sebab apa? Sebab dia celah berhala Quraisy. Dia caci berhala-berhala Quraisy, dia membunuh dia. Mati dia. Ya. Jadi kata Asma binti Abu Bakar, aku pernah tengok dia bersandar di Kaabah. Dia kata Tuhanku Tuhan,
Dini dinu Ibrahim. Agamaku agama Ibrahim. Wa Rabbi Rabbu Ibrahim. Tuhanku Tuhan Ibrahim. Itu yang dia buat. Dan dia tak ikut acara-acara apa nama pokok Quraisy ni lah. Baik. Wasta'zantuhu, dan aku minta izin kepada Allah Subhanahu wa taala fi an azura qabraha fa uzina li. Maka aku minta izin kepada Tuhanku untuk menziarahi kuburnya, maka diizinkan bagiku. Fazurul qubur, dan kita ziarahilah kamu semua akan kuburan. Fa innaha tuzakkirul maut, semuanya dia mengingatkan akan kematian. Di sana disebutkan riwayat bahawa Allah Ta'ala bangkitkan mak dia balik, ayah dia balik, dan mengucap kepada Nabi SAW. Ini riwayat tak sahih semua ni. Ya? Tak sahih. Disebut bahawa Allah bangkitkan balik mak dan ayah dia, beriman dengan Rasulullah SAW, kemudian meninggal balik kan. Ini tak sahih riwayat. Sebab ada ulama yang berpegang dengan tu lah. Ya? Dia tak boleh terima hakikat tu. Jadi macam mana? Nabi Ibrahim pun ayah dia tak beriman, dia pun boleh terima pula hakikat tu. Jadi apa kita kata? Ialah kita bersedih sebagaimana Rasulullah SAW bersedih lah. Kita nak kata apa? Tak kata lebih benda tu lah. Sedih sebagaimana kesedihan Nabi SAW. Nabi menangis. Fabaka, Nabi menangis. Wa abka man hawlahu, dan Nabi menyebabkan orang yang di sekelilingnya itu menangis. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, terdapat dua tujuan menziarah kubur. Ada dua tujuan. Yang pertama, manfaat buat penziarah dengan mengingati kematian dan mengingati orang-orang yang mati, dan sungguhnya tempat kembali mereka sama ada ke syurga atau ke neraka. Itulah dia. Kita semua sama-sama datang ke dunia daripada alam roh. Datang ke dunia sama-sama, berada di muka bumi, tapi kita mati di alam seterusnya, kita berpisah. Orang beriman di Aliyyin, orang tak beriman di Sijjin. Kan? Tak sama tempat roh. Orang beriman berasingan dengan roh orang kafir tadi. Tentera Israel mati, kan? Orang Islam di Gaza pun mati. Roh tak sama. Ini di Sijjin, ini di Aliyyin. Ya, kemudian dibangkitkan di mahsyar, semua kumpul situ. Beriman ke tak beriman ke kumpul situ. Kan? Nanti orang kafir dicampakkan orang kerajaan. Nanti orang beriman lah, tunggulah untuk ditimbang. Yang orang kafir nak timbang apa, tak ada apa nak timbang. Kan? Tinggal orang beriman timbang amalan mereka. Orang munafik dia buat sikit lah daripada orang kafir. Dan sebab mereka masuk juga, tapi masuk terus ke bawah tu. Kerak. Kan? Fitarki asfali minan nar. Kan? Menjadi kerak api neraka orang munafikin. Tetapi mereka tak lagi. Allah saja bagi tangguh. Kan? Untuk jalan di atas sirat tadi barulah Allah sebut tentang mereka kan. Apabila diberi cahaya kepada orang beriman, nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Ya, orang beriman ni ada cahaya. Orang kafir ni diberi kepada mereka cahaya, kemudian padam. Dia berkata, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggulah kami, tidakkah kami di dunia dulu kami bersama dengan kamu. Kami sembahyang sekali, kami pergi jihad sekali, kami puasa sekali. Ya, tunggulah kami tumpang cahaya kamu. Qila irji'u wara'akum faltamisu nuran. Dikatakan kepada mereka, patah balik belakang, cari cahaya kamu sendiri. Orang munafik kan? Di maknanya di as-sirat tu gelap. Gelap, teramat gelap. Sebab tu akan diberi cahaya kepada kita. Ada orang cahaya besar pokok kurma. Tengok pada amalan kita, ada orang cahaya di ujung jari dia. Sekejap nyala, sekejap terpadam. Cahaya tu nak suruh kita tadi dalam perjalanan. Allah kata nurum yas'a baina aydihim. Cahaya tu berjalan di hadapan kita. Masing-masing orang beriman diberikan kepadanya cahaya. Itu dia. Kerana di sana adalah kegelapan, gelap. Cahaya tadi yang menerangi.
Jadi yang kedua manfaat buat jenazah dan melakukan kebaikan kepadanya dengan memberi salam. Assalamualaikum, sejahtera ke atas kamu semua. Doa, mendoakan kebaikan buatnya dan memohon keampunan untuknya. Ini khas untuk jenazah orang Muslim sahaja. Terdapat beberapa hadis berkenaannya, saya sebutkan sebagainya di sinilah dari ringkasan ini. Yang pertamanya, Assalamualaikum ahla dari qaumin mu'minin. Sejahtera ke atas kamu semua ahli perkampungan, kaum yang beriman. Wa inna wa iyyakum, dan sungguhnya kami dan kami semua, dan kamu semua, kami dan kamu semua, wa ma tu'aduna ghadan muajjalun, dan apa yang dijanjikan kepada kamu semua besok itu adalah dilambatkan. Muajjal ni ditakhirkan, dilewatkan. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan sungguhnya kami insyaallah akan menyusul kamu semua. Tak tahulah bila, besok ke lusa ke. Sebab kita ni tak tahu. Kita semua ni dalam penantian, menanti sesuatu yang pasti, bukan tak pasti. Dan ada yang menanti sesuatu yang tak pasti, itu lagi teruk lah. Tapi kita menanti sesuatu yang pasti. Kematian itu pasti, dan kita menanti. Entah hari ni, entah esok, entah lusa. Kita tengok orang sebelah kita dulu, lebih muda dari kita pula, kan? Sihat walafiat, pergi cek hospital semua okey, jantung okey, semua okey, paru-paru okey. Tiba-tiba sampai masa KO, mati. Jadi penyakit apa sebab dia? Mungkin dia tercekik nasi ke apa ke, lapar sangat, bismillah, makan-makan tercekik, meninggal. Tak ada kan? Tak ada apa, sihat. Darah tinggi tak ada, macam mana tak ada, 3 serangkai tu tak ada lah bagi dia. Kita bukan dekat 3 serangkai, berangkai-rangkai, tapi tak mati, kan? Boleh pergi sampai pergi lagi kan? Susun botol ubat lah. Rupanya orang sihat mati dulu, tak sihat ni duduk ada lagi. Kelebihan masing-masing, Tuhan nak beri tempoh masa. Jadi peringatan, Allahumma ighfir li ahli Baqi' al-Gharqad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Allah ampunkanlah bagi ahli Baqi' al-Gharqad. Itu yang pertama. Yang kedua, assalamu ala ahli diyari minal mu'minin wal muslimin. Salam sejahtera ke atas ahli perkampungan ini daripada orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Wa yarhamullahul mustaqdimina minna, dan Allah, semoga Allah merahmati orang yang terdahulu daripada kami, daripada kita, wal mustakhirin, dan yang kemudian. Wa inna insyaallah, dan sungguhnya kami insyaallah bikum, dengan kamu semua, lahiqun, akan menyusul. Pasti menyusul lah, tak tahu bila. Tapi masa kita menyusul tu, kita menyesal bila. Pasal tak buat ni, pasal tak buat tu, pasal banyak kebaikan yang kita abaikan, kan? Kebaikan solat-solat qabliyah ke, ba'diyah ke, tak baru teringatlah puasa sunat lah, kan? Jadi macam teringat masa tu nak buat. Fardu buat dah, sunat ni. Orang yang nak buat kebaikan pun dia rasa dia menyesal. Orang buat kebaikan banyak dalam muka bumi pun dia rasa menyesal juga. Pasal apa lah aku tak buat lagi? Padahal banyaklah kebaikan yang dia buat. Macam mana pula orang yang tak pernah buat kebaikan, ataupun sikit sangat kebaikan dia buat, lagilah menyesal. Nak kata balik, tak boleh lah. Orang kafir kan, minta balik kan. Qala rabbi rji'un, ya li'a'mala salihan. Ya, hai Tuhan, kembalikanlah aku untuk aku beramal soleh, ataupun nak buat apa yang telah aku tinggalkan, nak buat balik. Allah kata kalla innaha kalimatun wa qailuha. Tak, sama sekali. Itu hanya perkataan yang dia cakap je. Kalau hantar balik ke dunia, jahat balik, lupa. Yang ketiganya, Assalamualaikum ahla diyari minal mu'minin wal muslimin, wa inna insyaallah bikum lahiqun, antum lana faratun wa nahnu lakum tab'un, as'alullah lana wa lakum al-afiyah. Ya, sejahtera ke atas kamu semua ahli perkampungan ini, daripada orang-orang beriman dan orang-orang Islam. Dan semuanya insya-Allah kami semua akan menyusul kamu mendahului kami. Wa antum lana faratun, kamu semua mendahului kami.
wa nahnu lakum tab'un, kami ni akan ikut. Ini hakikat kematian ni. Kita lupa ya. Kita lupa, kita lalu sebelah kubur macam tak ada apa-apa. Kata kita ni bukan jadi ahli kubur. Kalau lah saya kata Assalamualaikum, bakal jenazah semua marah lah. Kalau Assalamualaikum bakal jemaah haji, tak marah. Assalamualaikum bakal jenazah semua, agak marah lah. Ambil ustaz dia doakan mati lah. Jadi kita tu lah dia, kita semua ni bakal jenazah. Bakal akan dimandikan, dikafankan, disolatkan, dipikul, dimasukkan ke dalam liang lahat, kemudian ditimbus, tinggal seorang-seorang. Sekarang agak-agak kalau duduk seorang-seorang di rumah kita, berani kan kita rasa seram ke apa-apa. Bunyi cawan jatuh pun kita terlayak-layak lah. Tak ada apa pun, ikut ke lipas lalu ya. Kan? Kalau lah kita duduk rumah seorang-seorang lah kan. Ataupun di kampung tu kita seorang aja dah. Rumah kita, rumah banyak, tapi walaupun semua tak ada orang. Rumah kita ya, kita seorang yang dalam rumah tu. Kita duduk satu kampung, kan? Masing-masing ada rumah. Kita seorang-seorang rumah kita. Kita duduk seorang-seorang. Macam mana? Kita rasa nak lari ya. Kan? Cari tempat yang ada orang lah. Tempat yang tak sunyi. Kubur ni sunyi. Tempat sunyi. Nak tak nak kita kena ke situ lah. Tak payah lari. Kan? Walau kunta fi burujin musyayyadah, duduk di tengah ujung bintang langit mana kan, maut akan mencapai kita lah. Tak boleh lari lah. Tapi itulah dia, gharrakum billahil gharur. Syaitan ni kan hidup tipu kita, angan-angan hidup tipu kita. Orang Arab dia kata apa? Ya ghafilan 'anil amal. Wahai orang yang lalai daripada beramal. Wa gharrahu tulul amal, ditipu oleh panjang angan-angan. Wal mautu ya'ti baghtatan, mati datang secara tiba-tiba. Wal qabru sunduqul amal, kubur itulah dia peti simpanan amalan kita. Tak lari. Lari mana? Cumanya kita dah pujuk diri tak apa lah, esok lah, tahun depan lah. Dah tahun depan, kita dah berada tahun depan dah. Kan? 31 hari bulan tahun lepas kan? Dah 3 hari dah kita berada di tahun baru. Tahun baru ni kan. Adakah kita akan sampai Ramadan ni, kita pun tak tahu. Kalau sampai Ramadan kita nak Lailatul Qadar, kawan kita yang mati semalam tak dapat dah Lailatul Qadar. Jadi kalau kita dapat Lailatul Qadar, kita boleh beramal padanya, pahala kita lebih daripada kawan kita yang telah meninggal semalam. Sebab dia tak dapat Lailatul Qadar. Kita pun belum tentu dapat Lailatul Qadar yang akan datang 2-3 bulan lagi lah. InsyaAllah ta'ala. Jadi di sinilah kita pada hari ini, InsyaAllah tersambung lagi lah. Okay kan? Allah ta'ala a'lam bis-shawab. Ada soalan tak? Tak ada soalan apa kan? Bak mati ni soalan apa? Tak ada soalan apa? Dia senang. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.